Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Nur Syafiq dan juga dua orang rakan saya iaitu Muhammad Luqman dan Nur Iman Zul Hakim akan membentangkan tugasan dua iaitu mengenai isu penyelewengan akidah. Antara isu penyelewengan akidah yang kami pilih ialah isu ajaran Ibu Yati. Sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ajaran Ibu Yati ini. Ajaran Ibu Yati ini boleh dikatakan sebagai ajaran yang baru muncul di negara kita. Isu ajaran agama baharu ini dikenali sebagai agama Melayu, yang mana ia merupakan ajaran yang 100% menolak ajaran Islam. Kebiasaannya, orang ramai akan mengenali ajaran agama Melayu ini sebagai ajaran Ibu Yati. Pengasas bagi ajaran Ibu Yati ini ialah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Yub Zainuddin. Beliau merupakan seorang pakar matematik dan juga bekas pensyarah di sebuah universiti awam di Malaysia. Abdul Hamid Yub Zainuddin inilah yang merupakan ketua yang memunculkan ajaran agama Melayu ataupun ajaran Ibu Yati ini. Semasa berkhidmat di universiti, beliau telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Wan Nurhayati Wan Alias. Wanita tersebut dikatakan sebagai orang yang terawal mengamalkan ajaran agama Melayu ini. Abdul Hamid juga kerap bersama dengan Ibu Yati dalam program-program temubual dalam isu semasa. Malah, Ibu Yati juga ada menceritakan bahawa Abdul Hamid menciptakan satu kaedah baru yang dikenali sebagai kaedah hipnosis iaitu pukau dan juga perjalanan roh atau astral projection yang merupakan ajaran batiniah. Namun begitu, sejak Abdul Hamid Yub Zainuddin mengalami sakit lumpuh, Wan Nurhayati binti Wan Alias ini telah mengambil alih tugas Abdul Hamid Yub Zainuddin untuk menyebarkan fahaman ajaran mereka. Dan dari situlah ajaran tersebut dikenali sebagai ajaran Ibu Yati yang merupakan nama bagi Wan Nurhayati Wan Alias. Ajaran Ibu Yati ini jelas amat bertentangan dengan akidah Islamiah. Hal ini demikian dapat dilihat apabila Ibu Yati mengatakan bahawa penafsiran terhadap agama Islam perlu dibezakan kepada dua jenis, iaitu Islam Al-Quran dengan Islam Arab. Dalam erti kata lain, Ibu Yati ini memecahkan Islam kepada dua bahagian. Yang pertama, bahagian Islam Al-Quran dengan yang kedua, Islam Arab. Titik permulaan Ibu Yati berjumpa dengan Islam Arab ini ialah dari kumpulan militan Jemaah Islamiyah. Abdul Hamid juga ada menerbitkan penulisan terbitannya yang berjudul Islamofobia, iaitu Islam Arab atau Islam Al-Quran. Ajaran ini mengkritik dan menyelewengkan akidah Islamiah di atas nama Islam Arab. Contohnya, apabila wanita dan lelaki bersentuhan, maka ianya haram bagi Islam Arab. Tapi apabila lelaki dan wanita bersentuhan mengikut Islam Al-Quran pula, ia mengatakan bahawa air semayang terbatal. Ibu Yati menjelaskan bahawa dua perkara tersebut adalah perkara yang berbeza. Selain itu, dia juga mengatakan bahawa agama pertama yang diturunkan kepada Melayu adalah isu silam dan agama terakhir adalah Islam. Dia juga mendakwa bahawa pada akhir zaman Islam bangkit dari kalangan Bani Tamim, orang Melayu, bukannya Arab. Dalam ajaran ini, ia menggunakan lafaz syahadah yang pelik dan disambung dengan pengakuan aku Melayu sebanyak 7 kali. Ia kerap diadakan di Pulau Besar Melaka. Contohnya seperti di dalam slide tersebut, upacara sembahyang dan upacara syahadah ajaran Ibu Yati dilaksanakan di Pulau Besar Melaka. Ajaran ini juga sering mengagung-agungkan pengasas mereka iaitu Abdul Hamid Yub Zainuddin. Ini adalah antara pengikut yang terpengaruh ke dalam ajaran Ibu Yati ini, iaitu antara salah satunya Muhammad Najib bin Saharuddin bersama isterinya. Mereka mengisytiharkan dan mengumumkan bahawa mereka masuk ke dalam ajaran Ibu Yati ini menerusi laman Facebook mereka.
Ada juga dakwaan pelik daripada pengikut-pengikut ajaran Ibu Yati ini yang mengatakan bahawa orang Melayu hari-hari naik kekayangan umpama kisah Isra' Mi'raj. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ajaran Ibu Yati ini merupakan ajaran yang menyeleweng daripada akidah Islamiah yang berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah, seterusnya disambung oleh Saudara Luqman. Kemudian, marilah kita mendekati Mic. Kemudian, marilah kita memahami ajaran Ibu Yati dengan mengenali ciri-cirinya, supaya kita dapat mengenali lagi ajaran Ibu Yati ini agar kita dapat menghindarinya pada masa hadapan. Okay. Ciri yang pertama ialah ajaran ini terlampau mengagung-agungkan bangsa Melayu sehingga telah membawa kepada ajaran khurafat. Mereka juga telah menolak ajaran Islam yang diamalkan oleh kebanyakan Muslim kerana menganggapnya salah dan menggelarnya Islam Arab. Mereka juga menganggap bahawa ajaran yang diamalkan oleh mereka ialah ajaran Islam yang sebenar, iaitu Islam Melayu. Syarat untuk mengikuti ajaran Ibu Yati adalah dengan mengucap syahadah yang dicipta oleh mereka sendiri, iaitu dengan ucapan La ilaha illallah dan disambung dengan pengakuan aku Melayu sebanyak 7 kali sambil memukul gendang, sambil memukul gong. Ajaran Ibu Yati juga mendakwa bahawa kitab suci Al-Quran yang ada pada hari ini dan diamalkan oleh orang Islam sudah tidak asli kerana ianya telah diubah oleh orang Arab. Pemimpin ajaran ini juga sering membukakan cerita-cerita yang tahdil dan tidak masuk akal. Contohnya, Ibu Yati ini menceritakan bahawa kewujudan bangsa Melayu lebih awal lagi daripada Nabi Adam. Sedangkan Islam mengajar kita bahawa Nabi Adam merupakan manusia pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pembentangan akan disambung oleh Saudara Imai. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan punca-punca perilaku ajaran sesat dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, kurang didikan agama. Walaupun kesemua masyarakat telah dididik dengan ilmu agama dari kecil, namun mereka sebenarnya tidak mempunyai kefahaman agama yang tepat. Hal ini mendorong mereka untuk berfikiran singkat, perbuatan tidak merujuk kepada yang lebih arif mengenai persoalan berkaitan agama yang mendorong mereka untuk melakukan amalan syirik, khurafat, pemujaan seperti agama Ibu Yati. Mereka juga berfikiran konservatif, iaitu tidak merujuk kepada yang lebih arif dan kepercayaan tahyul turun-temurun yang tidak dibendung. Yang kedua, salah faham agama. Sekumpulan masyarakat ini mudah terkesima dengan perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan seseorang yang alim, yang menyebabkan mudah terpengaruh dan mengikutinya tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Hal ini juga didorong oleh kejahilan agama. Kita lihat zaman sekarang anak-anak kecil tidak wajib pergi ke masjid dan mendengar khutbah. Tetapi mereka telah didedahkan dengan kisah-kisah tahyul, tarut, marut seperti hantu-hantu Melayu, malah hantu-hantu orang putih, dan juga ajaran-ajaran yang terpesong daripada ajaran sebenar agama Islam. Ianya mendorong kepada taklid buta. Terusnya, pengaruh masyarakat sekeliling. Masyarakat sekeliling memainkan peranan yang sama ada untuk mempercayainya ataupun menolaknya. Ajakan daripada rakan, saudara mara maupun jiran yang mereka kenali yang amat rapat mampu terjadinya penyebaran dakwah yang sesat ini. Mereka juga mudah terpengaruh dengan kesaktian, kebatinan, kekuatan, keajaiban dan kehebatan seseorang, tetapi sebenarnya adalah karut. Cara-cara pencegahan untuk mengelakkan daripada kita mempercayai ajaran-ajaran yang terpesong daripada agama Islam. Yang pertama, kita melengkapkan diri dengan agama, iaitu mengukuhkan pendidikan agama sama ada secara formal ataupun tidak formal. Pendidikan yang utama adalah di rumah, iaitu ibu bapa memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak dengan ilmu agama yang lengkap. Seterusnya, pendidikan agama kepada masyarakat sekeliling melalui kuliah maupun tazkirah di masjid ataupun surau.
Yang kedua, kerjasama pihak berkuasa. Jabatan Agama Islam negeri-negeri perlu memperkasakan usaha mereka dalam membendung penyebaran ajaran-ajaran sesat supaya mampu menangkis fahaman-fahaman sesat dalam kalangan masyarakat. Mereka juga perlu bersama-sama dengan masyarakat agar usaha ini dapat berjalan dengan amat lancar. Dan akhir sekali adalah program pemulihan akidah. Pemulihan ini bertujuan agar mereka tidak sesat. Agar mereka yang sesat ini akhirnya membawa... Pemulihan ini bertujuan agar untuk mengelakkan daripada mereka yang akhirnya membawa mereka kepada neraka. Ia juga mampu menjadikan mereka berpegang pada ajaran Islam yang sebenar. Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk bertaubat dan kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar. Sekian daripada kami. Terima kasih.